Lepas tu pihak Sidah Construction selepas itu, JV Jangka Prestasi ini telah memohon menukar nama kepada Sidah Construction Jangka Prestasi JV Sdn Bhd. Dia gabung nama tu. Dan pihak kita Air Kelantan bersetuju meluluskannya. Pada baru pula, Air Kelantan ni, hoki dia kata we tender kepada syarikat hak tak wujud. Jadi Air Kelantan buat keputusan dah arah lah yang untuk sambil. Memang ramai rakyat Kelantan yang menderita kerana syarikat AKSB ni. Ada yang buka pipe keluar air oring, ada yang buka pipe keluarnya angin, ada yang buka tak keluar apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo, Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Hari ini hari pertama Ambo ditahan dan dikurung oleh PKPD di Kurnia Jaya. Petang tadi kita baca satu berita yang mungkin memang mengejutkan orang ramai, tetapi tidak mengejutkan Ambo. Berita yang melibatkan anak syarikat kerajaan negeri di bawah Menteri Besar, yakni syarikat Air Kelantan, di mana bekas pengurus besar AKSB telah ditahan atas kes rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan 3 orang lelaki termasuk seorang bekas pengurus besar Air Kelantan Sdn Bhd AKSB bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah yang melibatkan projek bernilai RM27 juta antara 2015 hingga 2019. Penahanan itu dilakukan selepas SPRM menerima maklumat daripada orang ramai dan SPRM telah mendapat perintah reman selama 3 hari bermula hari ini terhadap ketiga-tiga lelaki tersebut. Difahamkan ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan atas dakwaan pembabitan dalam rasuah daripada syarikat untuk mendapatkan projek dan kerja daripada AKSB yang juga anak syarikat Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Menurut laporan berita, ianya melibatkan ringgit Malaysia 27 juta. Adakah kes ini yang dimaksudkan oleh Datuk Haji Husan Musa, di mana beliau telah disaman syarikat Bekalan Air Kelantan, Air Kelantan Sdn Bhd AKSB berhubung projek bekalan air di Merbau Condong, Kelantan. Datuk Husan Musa telah disaman kerana sidang medianya yang mendedahkan berlaku kekeliruan dalam pemberian tender mereka bentuk, membina dan menyiapkan kerja-kerja mekanikal serta berkaitan untuk skim bekalan air Merbau Condong fasa kedua bernilai RM27.1 juta. Adakah kebetulan atau memang tangkapan ini ada kaitan kes yang telah didedahkan oleh Datuk Husan Musa? Esko ketika itu, Datuk Hanifah Ahmad telah menafikan dakwaan Datuk Husan Musa kononnya sebuah syarikat yang belum wujud diberikan tender projek menaik taraf loji air Merbau Condong. Untuk makluman semua, pada Mac 2021 tahun ini, Mahkamah Tinggi Kota Baru telah menolak saman yang telah dikemukakan syarikat Air Kelantan Sdn Bhd terhadap Husan bin Musa. Mahkamah mendapati pembelaan yang dibangkitkan oleh Datuk Husan bin Musa adalah berasas dan boleh diterima pakai. Jadi hari ini berlaku tangkapan, kita tidak mahu membuat andaian, kita biarkan saja pihak berkuasa untuk menyiasat perkara ini. Namun kita peliklah, kenapa sebelum ini pendedahan ini dikatakan kita nak melawan ulama, sedangkan ini berkaitan dengan rakyat Kelantan. Kalau ini betul-betul berlaku, adakah kerana ada salah guna kuasa ataupun rasuah inilah yang menyebabkan masalah Air Kelantan sehingga ke hari ini tidak selesai? Adakah kerana itu? Kita tidak mahu membuat andaian awal, kita tunggulah proses kes ini. Namun kalau sesiapa masih ingatlah bagaimana Datuk Muhammad Ammar bila didedahkan oleh Datuk Husan bin Musa ini, sedap dia kata Datuk Husan takut untuk disaman. Orang yang kata macam semua tu banyak pelawak pada betul. Minta maaf hamba sebut hari ni, kalau Datuk Usai kecek ni, bukan saya dia mula. Mula tak Datuk dah. Kena tarik dah, hamba tak teringat. Cik Usai, YB Usai. YB Usai kecek ni,
banyak ke tu pelawak. Apa balik royak pelawak? Yang kedua, pusing cerita. Kelebihan dia tu hebui ni, dia boleh kona cerita. Kalau ibarat budak kan, tai ayam monep satu ya. Tapi nyo lesek ke dia habis bokor. Sebutir bokor kata dia lesek, tai ayam monep satu. Tu kelebihan dia. Tu nak cerita nak sebehat. Ni contoh paling mudah. Jadi orang ni pelawak. Pelawak ni tak ke kening orang ni. Dia boleh kecek pelawak tak ke kening. Sebab tu bagi dia kecek ni, dengar boleh, pakar tak boleh. Kita tahu tu kita say. Yang kedua penakut. Tuduh gitu tuduh gini pas apa orang so same. Orang lagi atas same lari ni, lari. Lo ni ada 5 same duk tunggu ni. Orang lagi atas same lari masuk dalam rumah. Tak topik. Anak topik tak si ambil. Dia kata ayah tak si ambil. Sampai akhirnya Haji Nyamin ni kena rujuk ke mahkamah, minta kebenaran mahkamah. Mahkamah wizard pergi kat paku pintu rumah. Dah buat tak si terima, jadi pergi paku pintu rumah, tubik dalam sok khabar notis. Tu tandanya orang tu lari tak si terima sampai. Dalam ceramah bukan main lagi, bapa tak sampai apa. Dah apa kecek pelawak, apa bapa tak sampai. Yang lari tu bapa. Nak tu. Buah boleh. Buah boleh ada 5 lagi sampai duk tunggu tu. Daripada SCDC. Pada orang baru pula, air Kelantan ni. Hoki dia kata we tender kepada syarikat hak tak wujud. Jadi air Kelantan buat keputusan dah arah layar tu sampai. Jadi apa nak minta kalau siapa ada dengar malam ni buat-buat pan tu tolong royak ke Datuk Usai lepas ditunggu kalau orang nak atas sampai. Datuk macam muka duk besok ke Datuk. Minta maaf. Muka duk saing dengan dia tu Datuk. Dari tulus sapa kepada Cik Usai ni. Jangan lari. Ambo di mana kendonya ada 5 sampai duk tunggu. 5. Ya, paling kurang 5 lah duduk tunggu. Jadi tulus sapa ni. Dan puak-puak pawak bengong tu dengar molek ambo royak malam ni. Ni nak royak biar reti balik lagu ni. Boleh tengok lah. Temulah gabung dengan kami. Kih dia di mahkamah hari ni pun letih dah tu. Kih tu. Ni lawyer kita ada tahu cerita. Tapi tak boleh situ lah. Dalam mahkamah subjudisi. Tak ada lagi konsep. Ni nak ayat kata. Jadi law ni kita kena jelas. Kita duduk dengan jemaah kita. Selagi pimpinan kita tidak langgar syarak, tidak langgar hukum, wajib atas kita duduk sekali. Akhirnya, kes ini telah terbukti di mahkamah dan hari ini ada tangkapan. Ya, seperti mana yang saya kata tadi, biarlah proses keadilan itu berlaku seadil-adilnya. Namun kita rakyat Kelantan mendesak Menteri Besar Negeri Kelantan, Timbalan Menteri Besar Negeri Kelantan supaya merespon isu ini kerana memang rakyat Kelantan menderita akibat isu air. Memang ramai rakyat Kelantan yang menderita kerana syarikat AKSB ini. Ada yang buka pipe keluar air oring, ada yang buka pipe keluarnya angin, ada yang buka tak keluar apa-apa. Sudah pasti rakyat Kelantan bertanya-tanya adakah benar atau tidak kes ini. Kepada rakyat Kelantan, inilah perlunya fungsi semak dan imban. Kita tak kata isu ini benar atau tidak, tetapi sekurang-kurangnya biarlah ianya disiasat. Karena ini melibatkan kepentingan ramai, kepentingan rakyat Kelantan. Saya yakin ramai yang menderita kerana masalah air di Kelantan ini. Jadi saya harap jika ianya benar-benar berlaku rasuah, kenakan tindakan yang seberat-beratnya dan jangan hanya tangkap anak bilis. Karena itu kami sentiasa menegur dan mengkritik kerajaan hari ini supaya mereka dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Sebarkan video ini supaya seluruh rakyat Malaysia tahu dan ikuti perkembangan isu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projek ini telah pun ditender secara terbuka pada 12 bulan 11 2014. Sebanyak 5 buah syarikat telah mengemukakan tawaran tender. Salah satunya
syarikat inilah, syarikat yang dikatakan tidak wujud ni, setelah menilai peringkat penilaian tender oleh pihak perunding bertauliah, kesemua tawaran tender oleh 5 syarikat tersebut telah diangkat untuk kelulusan bagi pelantikan kontraktor bagi projek tersebut. Pada 11/1/2015, Jawatan Kuasa Tender mesyuarat dan telah membuat keputusan meluluskan melantik Sidah Construction Sdn Bhd JV Jangka Prestasi Sdn Bhd kerana mereka ni lulus ke semua peringkat penilaian dan mempunyai pengalaman. Syarikat yang saya nak sebutnya lah, yang kata Tuan Haji, yang berhormat Tuan Haji Syam kata tidak wujud, itu ialah syarikat yang bernama Sidah Construction Sdn Bhd JV Jangka Prestasi Sdn Bhd. Kita tahu apa syarikat tu, dan dia dapat kelulusan, dia dapat perakuan daripada perunding bertauliah tadi. Lepas tu pihak Sidah Construction selepas itu, JV Jangka Prestasi ini telah memohon menukar nama kepada Sidah Construction Jangka Prestasi JV Sdn Bhd. Dia gabung nama tu, dan pihak kita Air Kelantan bersetuju meluluskannya. Poin satunya lah yang ditawarkan kepada syarikat yang wujud dengan pendaftaran syarikatnya, dengan modal berbayarnya, dengan direktur-direkturnya, memang wujud 2 syarikat ni. Sebab itulah kita menawarkan kepada syarikat ni. Maka tuduhan mengatakan syarikat ni tidak wujud adalah tidak benar sama sekali. Dia tukar nama saja. Tukar nama. Projek tu tak siap lagi ya? Projek tu sekarang ni peringkat 95%. Dan kita jangka dalam 2 bulan lagi akan siap, insya-Allah. Dan projek ini untuk maklumannya, dia akan dapat membekal air tambahan kepada air kepada lebih kurang 200,000 penduduk di sekitar Macang, Kota Baru dan juga Pasir Putih. Dan projek ini asalnya dulu ialah kapasiti dia nya 42 juta liter sehari. Sekarang ni dengan projek ni dia meningkat kepada 124 juta liter sehari. Sebab ni projek ni 27 juta. Kalau betul penyelewengan mengawardkan tender kepada syarikat yang tidak wujud, itu satu yang amat berat. Maka saya perseda SPRM untuk masuk dan tengok dokumen-dokumen tu, kita boleh bagi. Tapi untuk mengeluarkan dokumen tu oleh pegawai kita kepada orang yang tidak berkaitan, itu kita ambil tindakan. Saya minta supaya pengurusan bermula esok memanggil pegawai yang berkaitan dengan merubah contoh ni untuk di soal siasat bagaimana dokumen ni boleh terlepas sekiranya dokumen itu betul daripada AKSP.